Nak telefon Sean sekejap lah. Kenapa bateri saya tinggal 10% saja? Rasanya malam tadi saya dah cas telefon. Mesti ada sesuatu yang tak kena dengan telefon saya. Sama ada saya terlupa nak on bateri atau pengecasnya rosak. Saya tengoklah. Lah, alat pengecas saya dah rosak rupanya. Didik TV KPM. Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Teroka Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, bukan air saja ya. Dan pastikan anda juga gunakan hand sanitizer ataupun gel pembasmi kuman untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di tempat awam, jarak di antara satu sama lain kena jaga tahu, sekurang-kurangnya 1 meter. Dan untuk hari ini adalah hari ini 2 hari bulan Ogos kan? Kita dah masuk bulan Ogos yang merupakan bulan kemerdekaan. Jadi sempena bulan kemerdekaan ini, pastikan anda semua kibarkanlah jalur gemilang sempena bulan kemerdekaan ataupun sempena menyambut hari kemerdekaan yang akan berlangsung pada 31 Ogos 2021 tahun ini. Ya, jalur gemilang di bawah naunganmu, jalur gemilang kami semua bersatu perpaduan. Hai cikgu, selamat pagi. Pagi, apa khabar Sean? Khabar baik cikgu. Cikgu pun pegang satu lah cikgu. Kita kibarkanlah jalur gemilang cikgu bulan ni. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, inilah Cikgu Ramdan daripada SMK Undang Rembau Negeri Sembilan. Tapi sebelum kita teruskan cikgu, jom kita amalkan SOP cikgu. Di sini saya ada gel pembasmi kuman untuk cikgu. Silakan cikgu. Itulah dia, kena sentiasa jaga kebersihan kita. Jarak di antara saya dengan cikgu pun memang lebih daripada 2 meter. Cikgu pun pakai pelitup muka cikgu. Okey, baiklah cikgu, sebelum kita teruskan, mungkin cikgu boleh kenalkan diri cikgu kepada penonton kita yang ada di rumah. Silakan cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid cikgu? Baiklah. Nama saya Cikgu Muhammad Ramdan bin Abdul Rahman. Saya mengajar di SMK Undang Rembau Negeri Sembilan. Saya telah mengajar mata pelajaran Reka Cipta selama 15 tahun. Wah, dah 15 tahun dah cikgu. Okeylah, kita dah berkenalan dengan cikgu. Apa kata kita berkenalan pula dengan rakan-rakan saya ada dalam talian. Siapakah mereka? Hai semua, selamat pagi. Itulah dia muka-muka cantik dan handsome untuk pagi ni cikgu. Dan jadilah, jom kita berkenalan dengan mereka. Saya akan sebutkan nama anda. Sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Hadi. Hai, Assalamualaikum Cikgu Ramdan dengan Abang Chun. Nama saya Hadi Takuan bin Zainuddin. Abang Chun dengan Cikgu Ramdan boleh panggil saya Hadi. Okey, terima kasih Hadi. Seterusnya kita ada Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi cikgu, dia Abang Sean. Nama saya Ahmad Farhim bin Sofian, boleh panggil saya Amar. Alright, terima kasih Amar. Kita juga ada Zikri. Assalamualaikum Cikgu Ramdan. Salam. Hai Abang Sean. Hello. Nama saya Nur Zikri Ashraf bin Mat Syamsul. Boleh panggil saya Zikri. Alright, terima kasih Zikri. Seterusnya kita ada Khairul. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Sean dan Cikgu Ramdan. Nama saya Tuan Naim bin Muhammad Jaafar, boleh panggil saya Naim. Okey, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Amirul. Assalamualaikum Cikgu Ramdan dan hai Abang Syaf. Nama saya Muhammad bin Hafiz bin Nabi Hamzah. Boleh panggil saya Nafis. Alright, terima kasih. Dan yang terakhir sekali, bunga kita cikgu. Bunga di kalangan yang bukan bunga, Natasha, silakan Natasha. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Natasha binti Fadri. Hai Cikgu Ramdan, hai Abang Sean. Semua boleh panggil saya Natasha. Okey, terima kasih Natasha. Okeylah, kita dah berkenalan nama kita. Adakah anda bersedia untuk penerakan kita hari ini? Bagilah thumbs up skrinnya dah sedia. Okey, alright. Nampaklah mereka dah sedia cikgu. Tapi sebenarnya saya nak tanya cikgu, tadi ada masalah dengan telefon pintar cikgu ke? Adakah tu saya cikgu? Sebenarnya Sean, telefon saya tak ada masalah. Cuma alat pengecas saya ni dah rosak.
Oh. Jadi mungkin kemungkinan besar komponen sistem elektrik atau elektronik dalam dia dah rosak. Tapi apa kaitan yang tu dengan apa yang kita akan teroka ini, Cikgu? Okey, baiklah murid semua. Hari ini kita akan sama-sama meneroka komponen sistem elektrik dan elektronik. Jadi jangan ke mana-mana. Ya, betul. Okey, tetapi sebelum kita teruskan, mungkin saya akan bantu cikgu untuk dapatkan pengecas yang baru untuk cikgu. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, Terima kasih, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Hamdan, ya. Cikgu, bukan Cikgu Hamdan, Cikgu Ramdan. Maaf Cikgu. Tadi saya dah berikan pengecas baru ke Cikgu. Sekarang peratus telefon bimbit Cikgu berapa dah? Okey. Peratus bateri. Alhamdulillah 25% Sean. Terima kasih banyak-banyak Sean. Okey, maknanya pengecas berfungsi ya, Cikgu? Alhamdulillah. Okey. Baiklah Cikgu, jom kita mulakan penerokan kita, Cikgu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak murid semua di luar sana. Baiklah. Kita akan hari ini kita akan sama-samalah meneroka iaitu fungsi komponen sistem elektrik dan elektronik. Okey, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi untuk segmen yang seterusnya ini kita akan sama-sama meneroka komponen sistem elektrik. Jadi apakah itu sistem elektrik? Elektrik merupakan elektron yang bergerak dalam pengalir, ya. Okey, jadi elektrik juga boleh wujud dalam bentuk arus terus dan juga arus ulang-alik. Okey. Elektrik ini boleh digunakan untuk menghasilkan tenaga cahaya, tenaga bunyi dan tenaga haba dan juga lain-lain. Okey, baiklah. So apa kaitan komponen elektrik dalam sistem elektrik? Okay, komponen sistem elektrik ni merupakan satu rangkaian komponen yang bertindak untuk membekalkan arus elektrik, membekalkan kuasa dan juga dia boleh memindahkan dan menggunakan tenaga elektrik. Cikgu, dalam sistem elektrik ni dia ada banyak komponen juga kan? Ada yang besar, ada yang kecil. Apa kaitan je, Cikgu? Ataupun fungsi dia? Baik, okey. Jadi kalau kita tengok di depan saya ni, okey. Setiap komponen dia ada fungsi yang tersendirilah. Dia ada keunikan dia tersendiri. Jadi nanti kita akan sama-sama tengoklah fungsi setiap komponen tersebut. Okey, baik, Cikgu. Baiklah, kita pergi kepada komponen sistem elektrik yang pertama iaitu komponen geganti, Okey, komponen geganti. Baiklah, apakah gunanya komponen geganti ini? Okey, geganti atau dalam bahasa Inggeris dia relay, relay. Okey. Jadi komponen geganti ini dalam komponen geganti kalau kita boleh tengok kan, okey, contoh sini. Okey, ini adalah komponen geganti. Kalau boleh kecil je memang tak nampaknya komponen geganti. Okey, dalam komponen geganti ini dia ada gegelung wayar, gegelung wayar. Apabila arus elektrik pergi kepada gegelung wayar dalam geganti ini, dia akan menghasilkan aruhan elektromagnet. Maka dia akan menarik suis ni untuk melengkapkan litar. Jadi kalau yang ini, kalau kita tengok di sini sama-sama, ini adalah simbol untuk komponen geganti. Okey. Okey, jadi untuk kefahaman lebih lanjut tentang fungsi geganti ini, cikgu akan membuat demonstrasi bagaimanakah litar geganti ni akan beroperasi. Okey, kalau kita tengok, tengok litar yang telah saya sediakan. Okey, komponen ini merupakan litar yang akan menggunakan geganti sebagai suis kawalannya. Okey, dengan menggunakan bekalan kuasa yang rendah, maka kita boleh mengawal bekalan kuasa yang tinggi. Okey, tengok apabila cikgu tekan suis ni, apabila cikgu menekan suis, okey,
Jadi arus elektrik akan mengalir masuk ke dalam gegulung gerganti, maka dia akan menghasilkan elektromagnet. Maka elektromagnet tersebut akan menarik armatur ni. Maka dia akan melengkapkan litar ni. Okey, tengok sini. Nampak? Laju Okey. Itu adalah fungsi komponen elektrik iaitu gerganti. Okey. Seterusnya. Okey. Okey, sebelum tu Igu saya nak tanya murid-murid kita yang ada dalam talian. Semua faham ke fungsi untuk gerganti? Siapa tu? Faham. Siapa yang jawab tadi? Amar yang jawab tadi Faham tak? Okey, mungkin anda boleh berikan apa itu fungsi gerganti kalau faham. Kita boleh tanya Natasha lah, Natasha. Boleh. Kita tanya Bunga lah. Nasib baik. Okey, silakan. Maksud gerganti. Fungsi gerganti. Di mana kita boleh jumpa gerganti ni? Ya, betul. Aplikasi untuk gerganti. Gerganti ni kita boleh jumpa dia dekat lampu isyarat, motosikal, kereta dan litar kereta kawalan jauh. Okey, betul. Bagus lah. Okey, terima kasih Natasha. Okey, silakan cikgu. Okey, baiklah. Seterusnya, komponen sistem elektrik yang untuk kita teroka selepas ini iaitu transformer Transformer yang cerita transformer tu itu Transformers. Movie tu robot tu tak ada kena-mengena sebenarnya Sean dengan apa yang komponen ni. Jadi kalau cikgu tunjukkan di sini, yang ini merupakan transformer transformer. Transformer ni kalau kita tengok dia ada saiz besar, ada saiz kecil lah. Ya cikgu. Jadi apa gunanya transformer ni? Transformer ni dia ada dua jenis. Satu transformer injak naik, satu lagi transformer injak turun. Apa kegunaan transformer ni? Transformer ni kalau kita pernah tengok, kalau kita jalan-jalan di tepi jalan, kadang kita nampak ada stesen jalan kuasa jalan kuasa tu itu saiz besar tu. Sebabnya ialah stesen jalan kuasa dia menjana arus voltan elektrik yang sangat besar. Ya cikgu. Jadi voltan tersebut dia akan dihantar ke seluruh negara melalui talian bekalan kuasa elektrik. Jadi jarak yang sangat jauh tu, sekiranya kita gunakan voltan yang kecil, kemungkinan voltan tu akan lesap menerusi talian tersebut. Sebab ada rintangan dalam wayar. Ya, ada rintangan. Bagus. Betul Sean. Jadi oleh kerana itu voltan tersebut perlu ditinggikan. Kalau Sean nak tahu berapa nilai voltan yang ada di talian tersebut. Nilai voltan tu adalah 500 kV ataupun setengah juta volt. Tu banyak kan cikgu? Banyak, kalau memang sangat berbahayalah kalau kena pada manusia. Dan apabila sampai ke destinasi yang memerlukan bekalan elektrik tersebut, bekalan elektrik tersebut tidak boleh terus masuk ke dalam peralatan domestik di rumah kita. Tidak terbakar. Jadi perlu diturunkan. Jadi di situlah kita perlu menggunakan transformer injak turun. Jadi nampak di situ kegunaan transformer injak naik dan juga transformer injak turun. Tapi cikgu, kita ada satu video kan untuk ditayangkan cikgu? Boleh. Kita saksikan video. Alright, jom. Memang nampaklah dia punya reka bentuk untuk untuk transformer tadi, dan seperti yang cikgu sebutkan tadi, ada yang injap turun dan juga injap naik. Tapi apa perbezaan dia cikgu? Macam tadi injap turun untuk mengurangkan bilangan voltan bilangan voltan dia. Masa kali injak naik itu adalah untuk kita naikkan voltan dia. Baik cikgu. Untuk komponen yang seterusnya kita pergi kepada komponen seterusnya iaitu komponen motor elektrik. Kalau boleh nampak di belakang saya ni, gambar ni, komponen seterusnya iaitu motor elektrik. Baiklah, apakah itu motor elektrik? Motor elektrik merupakan komponen elektrik yang beroperasi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada
tenaga mekanikal lah Tenaga Ego. mekanikal, ya. Tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Yang di hadapan kita tu adalah motor Ego. Ya, yang motor ini elektrik. kalau saya dapat tunjukkan contoh. Ya. Okey, ini adalah contoh motor elektrik. Ini adalah ini adalah contoh motor elektrik Ya, kanan saya. Besar ni. Ini adalah motor arus ulang alik. Ya. Jadi kalau motor arus terus dia kecil sikit. Okey, ada beza je lah. Ada beza dia. Okey. Baiklah. Okey. Jadi untuk lebih penjelasan yang lebih okey, saya tunjuk satu demo 1 liter lah Saya demo Yang mana 1 itu? liter iaitu demo kawalan motor ada Yang ni Ego, yang motor yang ada yang kipas tu. sini okey. Bukan yang ni. Okey. Okey liter kawalan okey. Sebenarnya okey, kalau kita tengok sini okey. Okey. Apabila nampak apabila kita apabila cikgu tekan switch ni, maka arus elektrik dia akan mengalir ke dalam liter lah Ya, betul. Okey, mengalir ke dalam liter, kemudian dia akan melalui kepada motor. Jadi motor ni berfungsi apabila arus elektrik masuk dalamnya, dia akan menghasilkan pergerakan putaran. Ya. Okey. Okeylah. Mungkin saya boleh tanya salah satu murid yang ada dalam talian Ego, kawan saya ya. Apakah aplikasi motor elektrik? Saya rasa kita ada banyak kan. Mungkin anda salah satu di antara anda boleh berikan aplikasi kepada motor elektrik. Ya, mungkin saya boleh pilih Hadi. Ya, Hadi. Boleh berikan contoh tak? Kegunaan motor elektrik. Salah satunya motor bersaiz besar dan motor bersaiz kecil. Ya. Okey, motor bersaiz besar adalah untuk kerja berat atau lebih kenali sebagai heavy duty, manakala motor bersaiz kecil adalah untuk kerja-kerja ringan. Okey, mungkin Hadi boleh berikan contoh kepada kegunaan ya untuk yang kecil lah, motor kecil ya. Di mana gunanya Hadi? Ya. Kalau di rumah, di mana gunanya motor elektrik ni Hadi? Dari mana kita boleh jumpa? Mana? Dekat dapur. Tengok dekat dapur. Di dapur tu. Ataupun kalau anda rasa panas kan, kadang-kadang nak kena buka sesuatu untuk rasa angin sikit. Kipas. Itu dia. Elektrik. Ya. Yang tu memang menggunakan motor elektrik kan Ego? Betul Sean, betul. Okey, terima kasih Hadi. Baguslah anda. Baiklah. Okey. Silakan Ego, ya. Okey. Baiklah, untuk kita akan meneroka komponen sistem elektrik yang seterusnya iaitu komponen solenoid Okey. Solenoid, ya. Solenoid. Okey, sebelum saya menerangkan ini kita ada video video tentang fungsi aplikasi komponen solenoid. Boleh kita saksikan video tu? Alright, jom. Okey. Itulah dia, yang tu video untuk motor elektrik kan Ego. Itu adalah salah satu aplikasi dia Ego. Yang tu adalah apa Ego? Itu motor itu untuk mengempam angin mengempam udara masuk ke dalam kompresor mesin pemampat. Okey. Itu adalah motor elektrik. Dan selepas ni cikgu nak sebutkan berkenaan dengan solenoid. Dan untuk solenoid kita ada lagi satu video untuk anda semua. Jom kita tengok. Dia bila tekan tu dia macam buka tutup. Dia buka tutup. Dia macam kalau Sean apa tengok betul-betul pada solenoid tu, seolah-olah macam kunci. Kunci. Kadang ada pernah tak Sean pergi ke pejabat, kadang kita nak buka pintu tu tak boleh. Selagi orang yang berada di dalam pejabat tu tak tekan lagi switch tu, maka kunci tersebut dia takkan buka. Itulah salah satu kegunaan solenoid itu. Ya, solenoid. Kemudian solenoid ni sebenarnya bukan setakat dia wujud dalam bentuk tunggal saja. Dia juga kadang-kadang dia wujud dalam kebanyakan komponen elektronik lah. Contohnya tadi macam saya terangkan tadi, geganti. Dalam geganti pun sebenarnya ada solenoid. Maknanya komponen elektrik dalam komponen elektrik. Ya, ada. Macam tu ya. Ya. Okey. Ya cikgu. Okey, baiklah. Jadi kita dah selesai tajuk komponen sistem elektrik. Maka insya-Allah lepas ni kita akan sama-sama melihat komponen sistem elektronik.
Okey, tetapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ramdan. Untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu RBT ke Reka Cipta. Reka Cipta menengah atas. Reka Cipta menengah atas untuk topik kita iaitu sistem elektrik dan elektronik. Ya, betul. Okey, silakan Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah. Untuk segmen seterusnya ini kita akan sama-sama meneroka komponen sistem elektronik ya. Okey, baiklah. Elektronik dan elektrik. Cikgu, apa perbezaan dia, Cikgu? Ya, okey. Saya selalu dengar banyak-banyak. Untuk menjawab soalan Sean tu, mari kita sama-sama tanya pelajar kita. Apa boleh, perbezaan dan persamaan sistem elektrik dan elektronik? Siapa yang boleh jawab? Cikgu. Okey. Siapa tu? Oh, Amar. Ya, Amar. silakan Amar. Perbezaannya ialah nilai voltanya, Cikgu. Ya, nilai voltanya. Ya, nilai voltanya macam mana, Amar? Bagi elektrik, nilai voltanya besar iaitu 240 volt, manakala bagi elektronik nilai voltanya kecil iaitu 5 volt. Ya, betul. Terima kasih Amar. Betul, tepat. So, maknanya dia dipisahkan mengikut jumlah volt yang digunakan. Kalau kita sistem elektrik, dia punya voltan dia menggunakan voltan yang berkuasa tinggi, 240 volt sehingga 132,000 volt. Manakala sistem elektronik dia menggunakan voltan yang kecil, 12 volt, paling maksimum pun mungkin 48 volt. Okey. Macam contoh macam pengecas telefon bimbit cikgu tadi lah. Ya, betul. Yang tu alat elektronik. Yang tadi pengecas tadi dia masuk 240 volt, dia akan keluar 5 volt sahaja. Menggunakan transformer ya, Ya, betul. Okey. Untuk perbezaan seterusnya boleh kita tanya dengan Naim. Ya. Ya. Apa perbezaan seterusnya Naim? Size komponen dia. Size komponen. So apa kaitan size komponen dengan elektrik dan elektronik ni Naim? Size komponen bagi elektrik, komponennya kebanyakannya bersaiz besar, manakala saiz komponen elektronik bersaiz kecil. Ya, betul. Kalau kita kebanyakan peralatan komponen-komponen elektrik ni bersaiz besar. Ya. Contohnya macam kalau kita tengok depan saya ni, yang motor elektrik ni. Motor elektrik ni memang saiz besar. Ya. Okay, tetapi kalau komponen elektronik, motor elektrik juga, tapi dia bersaiz lebih kecil. Macam contoh dalam kereta mainan tu ada macam motor mainan kecil kan itu. Kalau kita nak tengok contoh, Sean boleh tolong ambilkan saya? Yang ini Ego? Yang ini. Ini. Oh, yang ini? Yang kecil ni. Okey, kejap Ego, saya kena tanggalkan sikit. Okey. Okey, dia keluar macam ni. Okey Ego. Kalau tengok sini kan. Boleh. Okey. Nampak tak beza dia? Nampak tak beza antara cikgu pegang saya Ego. Nampak tak beza? Okey, ini adalah aplikasi bagi tenaga graviti pula. Macam tu. Okey, beza antara yang ini saya pegang ni adalah motor arus terus. Manakala yang ini adalah motor arus mengalir. Nampak tak perbezaan dari segi saiz? Ya. Memang banyak beza ya. Memang banyak bezanya. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada persamaan pula. Okey. Zikri, apakah persamaan antara elektrik dan elektronik, Zikri? Persamaannya ialah dua-dua menggunakan tenaga elektrik untuk berfungsi. Jika tiada elektrik, maka ia tidak boleh berfungsi. Ya, betul. Terima kasih Zikri. Jadi kita dah dapat lihat apakah perbezaan dan persamaan antara sistem elektrik dan elektronik. Okey, maka komponen yang pertama untuk kita teroka dalam sistem elektronik ni ialah komponen Swiss. Okey. Ya. Apakah fungsi Swiss itu? Bagus soalan tu, Sean. Okey, apakah fungsi Swiss? Swiss ni fungsi dia adalah untuk menyambungkan atau memutuskan litar.
Okey. Kalau kita tengok di rumah kan switch lampu. Yalah betul. Kalau kita nak on dan off kan, kita tekan switch. Ya. Tapi ada tak apa-apa kegunaan lain selain daripada memutuskan dan juga menyambungkan aliran elektrik? Ada juga switch juga kita boleh gunakan untuk kita mengubah arah aliran arus elektrik tersebut. Okey. Untuk tujuan itu saya minta Sean untuk mengambilkan ni kawalan arah putaran motor ni. Okey. Jadi di sini kalau kita dapat lihat, di sini cikgu telah sediakan satu kit kit yang menunjukkan bagaimanakah switch boleh digunakan untuk mengawal arah aliran voltan elektrik. Jadi kalau di sini switch yang kita tahu sini adalah untuk on dan off kan litar. Nampak lampu tu menyala kan? Lampu menyala kan? Kemudian arus elektrik tersebut akan bergerak masuk ke dalam litar. Jadi apabila kita sekarang ni ada dua set switch ni, switch micro dia set switch ni digunakan untuk mengawal arah putaran motor ni kalau kita tengok yang ini dia pusing arah jam. Yang ini kalau kita tekan sini dia lawan jam. Jadi kalau kita nak aplikasikan dalam projek kita, dapat belajar kripto ni dia akan menghasilkan projek. Mungkin dia boleh applykan litar ni dalam projek mereka. Jadi ini adalah fungsi selain daripada fungsi umum switch iaitu on dan off. Okey Guru. Terima kasih Sean Terima kasih Guru. Baiklah, kita pergi kepada komponen sistem elektronik yang seterusnya iaitu kita pergi kepada komponen perintang. Pada komponen perintang. Komponen perintang. Apakah fungsi komponen perintang? Komponen perintang digunakan untuk menghadkan arus elektrik yang masuk ke dalam litar. Nilai rintangan untuk sesuatu perintang itu kita boleh ubah kerana perintang ada dua jenis. Satu perintang tetap. Perintang tetap ni nilai dia tetap tidak berubah. Manakala perintang boleh laras, dia punya nilai rintangan tu boleh diubah. Jadi saya minta Sean untuk bantu saya litar kawalan kelajuan motor. Yang ni. Sorry sini cikgu ada sediakan juga satu kit yang untuk menunjukkan apakah fungsi perintang dalam litar. Kalau kita lihat di sini, ini adalah litar kawalan kelajuan motor. Jadi apabila kita tekan switch ni, kemudian arus elektrik akan masuk ke dalam litar. Jadi ini adalah perintang tetap. Bila perintang tetap bermaksud nilai rintangan yang masuk sini adalah tetap, maka LED ni akan menyala dengan seragam, tak berubah ke keamatan dia. Tetapi untuk kelajuan motor ni, kita boleh ubah. Kita boleh ubah. Nampak tu kita boleh kita nampak perlahan ni. Nampak perlahan kan? Nampak dia berhenti. Kalau kita naikkan, kurangkan sedikit rintangan, dia akan mula berputar. Jadi ia mengawal arus elektrik yang mengalir ke dalam motor elektrik lah. Tapi selain daripada itu, ada apa-apa kegunaan yang lain untuk perintang boleh laras selain daripada mengawal arus elektrik tu? Terima kasih Sean. Ataupun mengawal kelajuan motor elektrik. Di samping perintang boleh laras ni digunakan untuk mengawal kelajuan motor elektrik. Kebanyakan perintang boleh laras juga kita boleh jumpa dalam kebanyakan peralatan-peralatan elektrik. Contoh macam di depan saya ni. Ni peralatan ni adalah peralatan pengadun audio atau audio mixer. Jadi kalau kita tengok di sini ada hampir 27 perintang boleh laras yang digunakan. Nampak tu? Dalam satu produk boleh jadi banyak komponen perintang boleh laras digunakan. Perintang boleh laras pun bukan terhad kepada bentuk tombol yang boleh diputarkan. Dia ada juga dalam bentuk slide. Kita boleh slide. Yang tu pun perintang boleh laras. Perintang boleh laras. Bila kita slide atas ke bawah ni, maksudnya kita mengubah nilai rintangan yang masuk ke dalam litar ni. Baiklah. Itu tentang fungsi komponen perintang. Baiklah, kita akan masuk kepada komponen seterusnya iaitu komponen diode. Diode. Apakah itu diode?
Diod merupakan satu komponen elektronik yang berfungsi untuk membenarkan arus elektrik mengalir satu arah saja. Ya. Maksudnya kalau sekiranya nilai keketupan voltan yang masuk ke dalam terbalik, maka diod tu tidak akan membenarkan arus tu mengalir. Dia macam polis trafik hanya boleh jalan macam ni je, macam tu je lah. Satu je. Ataupun kalau kita boleh kaitkan dengan aplikasi Lita ni, dia lebih kurang macam injap injap. Macam injap. Injap ni maksudnya dia valve kan, valve maksudnya dia membenarkan sehala sahaja. Jadi kalau dia nak patah balik tak boleh. Itulah kegunaan dia. Itu dia punya perkaitan antara diod dan injap lah. Okey. Mungkin saya boleh tanya salah satu murid yang ada dalam talian ni, Ya, boleh. Apakah aplikasi bagi diod tu? Adakah digunakan di mana-mana alatan kegunaan harian anda? Siapa yang boleh jawab? Apakah kegunaan diod? Apakah kegunaan diod? Siapa boleh dalam alatan, apa-apa peralatan yang anda ada di rumah? Siapa nak cuba? Berikan satu contoh. Okey, mungkin sebab diod ni, kita tak dapat jumpa secara dia kecil kan? Dia bukan komponen yang terdedah sebenarnya, Sean. Dia duduk dekat dalam. Mungkin pelajar ni jarang jumpalah. Okey, tapi kalau kita ingat tak tadi awal-awal tadi, mengapa alat pengecas saya rosak? Okey, kemungkinan besar dalam alat pengecas ni, kalau saya boleh buka alat pengecas ni. Saya boleh buka. Dalam dia ada diod dalam dia ada diod. Dia ada diod digunakan. Yang mana satu itu? Dalam diod. Diod ni dia dalam dia agak kecil, memang tak nampak lah. Sangat kecil. Yang belakang tu. Jadi memang tak nampak lah, kalau mata kasar. Kemungkinan aplikasi diod ni sebab mungkin dia duduk di dalam, jadi mungkin pelajar kita cikgu boleh tunjukkan kepada kamera lagi sekali yang warna hitam tu lah. Warna hitam ni belakang ni kan. Kecilnya itu. Maknanya dia mengawal aliran arus elektrik dalam satu arah sajalah. Ya, betul. Baiklah. Okey, selain daripada dia, apa lagi komponen elektrik yang kita elektronik yang kita akan sentuh hari ini? Okey, seterusnya kita akan lihat kepada komponen transistor transistor. Okey, transistor. Alright, transistor. Okey, komponen seterusnya yang akan sama-sama kita teroka pada pagi ini iaitu komponen transistor. Okey, apakah itu transistor? Transistor dia merupakan satu komponen yang boleh bertindak sebagai switch. Dia boleh bertindak sebagai switch. Dalam masa sama juga ia boleh bertindak untuk meninggikan arus dan nilai voltan. Dia macam perintang ke itu? Dia sebenarnya merupakan satu komponen yang unik sebenarnya. Okey, macam perintang, dia menghadkan arus elektrik. Tapi transistor ni dia meninggikan arus elektrik. Jadi okey, untuk penerangan yang lebih, jadi saya minta Sean ini cikgu? Lita pengesan air. Okey. Ya, cikgu. Okey, jadi jadi di hadapan cikgu ni, cikgu telah sediakan satu lita pengesan air atau pengesan baja ke dalam kelembapan. Di mana di dalam lita ni telah telah menggunakan komponen transistor. Komponen transistor. Kalau ni nampak 3 kaki ni, ini komponen transistor. Komponen transistor ni bertindak seperti switch. Hanya dengan sedikit arus elektrik yang dikesan di bahagian tapak ni, maka dia akan onkan switch dalam transistor ni. Dia menggunakan arus mengalir daripada bahagian C pergi kepada bahagian E. Tengok Jadi dia mengesan sedikit air je. Ini baru kena sedikit air. Kalau dia terendam dalam air, dia akan bunyi lebih kuat. Akan lagi kuat lah. Lagi kuat. Maknanya aplikasi untuk transistor ni adalah untuk meningkatkan bunyi. Nak menguatkan nilai voltage. Dia hanya menggunakan sedikit saja arus elektrik sini untuk dia berfungsi. Jadi transistor ni, yang ini transistor ni kalau yang kita dapat, kita boleh nampak, kita boleh pegang lah. Tapi tahukah Sean, dalam mikropemproses ada transistor. Transistor yang ada dalam mikropemproses tu diletak pada chip. Pada chip tersebut mengandungi berjuta-juta transistor. Jadi kalau untuk tu boleh kita tengok video transistor ni. Okey, jom.
Cikgu, biar betul ego je betul-betul zoom masuk baru nampak semua. Ya. Kalau kita tengok ni tadi sehingga nanometer saja. Nanometer saja. Bermaksud lebih halus daripada rambut kita. Lebih halus daripada rambut saya juga. Okey, jadi nampak tak di situ bahawa komponen elektronik ni boleh dijadikan boleh bermaksud kita boleh kecilkan saiz dia. Boleh kecilkan saiz dia. Jadi apa kelebihan kalau komponen elektronik telah mengecil, apa kelebihan yang akan kita dapat? Okey, cikgu, soalan yang sangat bagus. Mungkin saya boleh tanya kawan-kawan saya ada dalam talian. Apakah kelebihan sekiranya kita dapat mengecilkan komponen-komponen elektronik, cikgu? Ya, betul. Ya, apa kelebihan dia? Okeylah, saya pilih Amar lah, cikgu. Amar. Silakan Amar. Apakah kelebihan sekiranya kita dapat kecilkan komponen elektronik ni? Apa kelebihan Amar? Kalau komponen tersebut semakin mengecil, maksud alatan produk kita semakin mengecil, apa yang kelebihan yang kita dapat, Amar? Kita dapat mengesan sesuatu macam mana? Okey, mungkin kalau Amar tak boleh jawab, mungkin Hadi yang boleh bantu. Hadi tolong. Hadi, kalau komponen semakin lama semakin mengecil, peralatan produk semakin mengecil, apa kelebihan yang kita boleh dapat daripada situ? Kelebihan dia macam ni. Kelebihan dia contoh telefon bimbit awak dulu besar, sekarang dah jadi kecil. Apa kelebihan awak boleh dapat daripada telefon awak tu? Dia makin laju. Makin laju. Jadi telefon tersebut pemprosesan dia semakin laju. Oleh kerana lagi banyak komponen elektronik boleh dimuatkan di ruang yang kecil lah, Ego. Ya, kalau kita tengok telefon bimbit sekarang pun kalau bukan setakat boleh mengambil gambar saja, boleh menonton video, boleh juga dijadikan sebagai meter, boleh juga pelbagai fungsi. Betul. Selain daripada telefon bimbit, ada lagi satu contoh iaitu zaman kita lah, Ego. Televisyen tu besar-besar, kotak besar. Sekarang sampai dia macam betul-betul nipis, Ego. Nipis, betul. Malah kita pun bukan setakat rancangan televisyen dulu menggunakan TV. Sekarang dekat telefon bimbit pun boleh tengok TV. Betul, Ego. Memang betul. Okey, baiklah. Okey. Untuk komponen kita yang seterusnya, komponen sistem elektronik iaitu komponen pemuat atau kapasitor. Pemuat atau kapasitor. Okey, baiklah. Okey, apakah fungsi kapasitor? Kapasitor merupakan satu komponen sistem elektronik yang berfungsi untuk menyimpan cas dan juga menyah cas. Okey, kalau kita dapat tengok di situ, kapasitor tersebut terdiri daripada dua jenis. Satu kapasitor yang berkutub, satu lagi kapasitor yang tidak berkutub. Tapi macam mana kita nak tahu sama ada dia berkutub ataupun tidak berkutub? Okey, bagus soalan tu, Sean. Kalau kita perhatikan rupa bentuk fizikal, pada rupa bentuk fizikal tu, kalau kapasitor yang berkutub, dia bentuk dia adalah macam berbentuk silinder. Bentuk-bentuk silinder. Jadi kemudian di kebanyakan kapasitor yang berkutub berbentuk silinder. Okey, manakala kapasitor yang tidak berkutub dia adalah berbentuk lepir, bentuk seramik. Bentuk nipis sajalah. Jadi itulah perbezaan antara kapasitor berkutub dan tidak berkutub. Okey, jadi untuk kita tunjukkan bagaimana fungsi komponen pemuat atau kapasitor ni, saya telah sediakan 1 liter untuk kita uji. Kita uji cas dan nyah cas sesuatu kapasitor. Minta tolong Sean ambilkan cikgu liter tu. Yang mana, Ego? Ya, sebelah multimeter. Yang ni? Okey, baik, Ego. Okey, Ego. Okey. Sini kalau boleh kamera boleh close up sikit. Okey, jadi ini adalah liter penguji untuk kapasitor. Okey, kalau perhatikan di sini, ini adalah kapasitor. Okey. Jadi ini kapasitor jenis apa, Sean? Yes, sebab bagus. dia bentuk silinder. Yes, dia bentuk silinder. Okey. Jadi Sean, satu lagi. Macam mana kita nak kenal kaki negatif dan kaki positif? Saya rasa sebab dia ada macam jalur, Ego. Saya nampak di sini. Betul, tepat sekali. Kalau kita perhatikan di sini, okey, sini ada jalur. Jalur ni menunjukkan dia kaki negatif untuk kapasitor. Okey, jadi saya akan demo liter ni. Okey, bila saya akan tekan switch. Dengar tak bunyi ni?
macam bunyi siren. Okey. Oh, itu daripada sana Ya, Ego. bunyi dari sini. Okey, ni sekarang dia sedang mengecas kapasitor. Okey. Okey, tengok kita buang cas ya. Ya, dia akan bunyi tu akan beransur-ansur perlahan. Maksudnya masa dia cas dia akan cas. Okey, dia akan cas. Okey, nanti dia akan buang cas. Okey, sekali lagi ya. Okey Ego. Okey, ni kita cas dia. Okey. Okey, sekarang kita buang cas. Ya. Okey. Kita Macam itulah. Itulah kegunaan kapasitor Ego. Ya, kegunaan okey. Kalau kegunaan kapasitor ni sebenarnya pun kalau kita tanya pada pelajar di rumah mana guna dia. Sebabnya komponen elektronik ni dia banyak duduk kat dalam. Ya, jadi ya sekali lagi saya nak buat contoh alat pengecas ni telefon ni. Okey, cuba Sean tengok sini. Ya. Sean dapat kenal tak apakah komponen ni? Yang itu ke Ego? Ya, ini adalah mungkin boleh tunjukkan kat kamera lagi sekali Ego. Yang mana biru tu Ego? Sekali lagi. Sekali lagi. Nampak tak ni? Okey. Ini adalah kapasitor kapasitor. Jadi dia digunakan dalam alat pengecas telefon. Ya. Sebab tu kalau kadang-kadang bila kita tanya pelajar kita di sekolah kadang di mana gunanya kapasitor ni, kadang mereka susah jugalah nak jawab. Yalah. Sebabnya komponen elektronik ni dia duduk di dalam. Tapi diharapkan dengan adanya rancangan Didik TV ni, pelajar-pelajar akan lebih tahulah di mana kegunaan komponen sistem elektronik ini iaitu kapasitor. Ya, betul. Dan berkenaan dengan charge Ego, saya pun nak charge diri saya dengan minum air, boleh tak Ego? Alright, boleh. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke Teroka di Didik TV KPM. Saya dah charge diri saya balik dah Ego. Kita ada lagi satu komponen yang kita masih belum sentuh Ego. Apa tu Ego? Okey, baiklah. Komponen yang ini merupakan komponen yang terakhir lah dalam siri tajuk sistem elektronik. Komponen tersebut ialah komponen pembas atau buzzer. Atau buzzer. Okey, pembas atau buzzer ni, okey, apa fungsi dia? Fungsi dia ialah apabila arus elektrik mengalir kepada komponen tersebut, dia akan mengeluarkan bunyi. Agak-agak tadi masa saya demo Lita tadi, Sean dengar tak bunyi apa yang keluar tadi? Macam tu. Okey, bunyi itu adalah komponen pembas atau buzzer. Okey, bagaimana rupa dia? Okey, jadi saya cek. Okey, sama juga dengan Lita tadi. Beginilah rupa komponen pembas tersebut. Yang ini, yang kat jari cikgu tadi. Yang ini, yang kecil ni je. Yang ini Yang ini adalah merupakan komponen pembas. Okey, jadi fungsi dia apabila arus elektrik mengalir dia akan mengeluarkan bunyi. Okey, pembas ni pun ada dua jenis. Satu pembas piezo, satu lagi pembas elektromagnet. Okey, yang satu apa tu? Elektromagnet. Elektromagnet dengan lagi satu apa? Piezo. Piezo. Okey, piezo ni dia piezo buzzer berdasarkan tekanan Okey, itu dia bunyi tadi tu, itu adalah piezo. Okey. Kalau elektromagnet dia ada kutub. Kalau kita sambung terbalik posisi negatif dia tak akan bunyi. Itu beza. Macam piezo tadi tak ada masalah. Mana-mana saja kita boleh sambung dia akan berfungsi. Tapi kalau elektromagnet tu dia ada kutub. Jadi kita kena sambung ikut kekutuban yang betul. Okey, jadi itulah merupakan komponen yang terakhir yang kita bincangkan pagi ini untuk sistem elektronik. Okey. Dan maknanya itulah kita kira macam dah tamat lah untuk penerapan kita bagi Lita ataupun komponen elektrik dan elektronik. Betul, Sean. Tetapi untuk sekarang ni mungkin saya boleh tanya salah satu daripada murid kita yang ada dalam talian untuk memberi rumusan kepada penerokan kita hari ini. Kita nak pilih siapa Ego? Okey, kita pilih Zikri. Boleh tak Zikri? Untuk memberi rumusan. Boleh Ego. Okey. Boleh. Kami dapat mengenal pasti apakah komponen-komponen yang terdapat dalam sistem elektronik dan elektrik. Ya. Okey. Apakah untuk Zikri, sebutkan cikgu 4 komponen sistem elektrik tu yang kamu telah pelajar pada kita sebentar tadi. Injap naik dan injap turun. Injak naik, injak turun tu apa? Transformer injak naik, injak turun transformer. Okey. Okey, kita bertanya pada Natasha Natasha untuk rumusan. Ya, saya. Okey, Natasha, apakah rumusan yang kita boleh perolehi daripada pembelajaran kita pagi ni?
kami tahu penggunaan sistem elektrik dan elektronik dalam produk-produk seharian yang biasa kami guna dan lihat. Okey, produk-produk seharian yang biasa kami guna dan lihat. Ya. Okey, Jadi saya tanya lagi seorang more Ego. Okey, Saya boleh, nak tanya silakan. Nafis lah. Tak dengar lah Nafis tadi. Nafis. Mungkin anda pun boleh beri kesimpulan ataupun apa yang anda dapat daripada penerokan kita hari ini. Apa-apa yang anda telah pun belajar daripada penerokan kita? Dapat pasti Tak dengar Nafis? Memang kita ada belajar banyak benda. Ya, Kita dah ada terluka belajar. banyak benda. Belajar Ego. komponen. Mungkin anda Nafis boleh sebutkan salah satu yang anda telah pun mendapat daripada penerokan kita. dapat kena pasti beza ni dengan Okey, dapat kenal pasti beza di antara komponen bahan elektrik. elektronik ataupun ni komponen elektrik dan elektronik. Ya, beza dapat komponen elektrik dan elektronik. Okey. Okey lah, nampaknya Okey. kita dah sampai ke penghujung, tetapi sebelum itu mungkin cikgu pun boleh beri rumusan kepada rumusan yang singkat kepada apa yang kita dah teruskan ini. Okey, baiklah. Terima kasih Sean. Ya. Okey, jadi hasil daripada pembelajaran kita pagi ini, pertama sekali kita dapatlah mengetahui fungsi-fungsi komponen elektronik, iaitu kita mendapat manfaat daripada kegunaan komponen elektrik dan elektronik ini. Ya. Okey, yang kedua kita juga dapat tahu bahawa kemajuan ataupun kecanggihan produk yang ada pada hari ini juga berpunca daripada produk sistem elektrik dan elektronik. Jadi semakin kecil sesuatu komponen itu, maka produk yang dihasilkan akan menjadi lebih kecil, maka ia akan lebih memberi manfaat kepada kita. Ya. Okey, samping itu juga diharapkan bahawa dengan tahunya kegunaan komponen-komponen sistem elektrik dan elektronik ini dapat membantu anak-anak murid di luar sana untuk mengaplikasikan komponen-komponen lita elektrik elektronik ini di dalam lita dan seterusnya diaplikasikan dalam projek kerja khusus masing-masing nanti. Okey, terima kasih Cikgu Ramdan atas perkongsian ilmu cikgu dan juga kepada rakan-rakan saya yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Pastikan anda sambung menonton selepas ini kerana selepas ini kita ada mata pelajaran matematik DLP bersama dengan Cikgu Naz di sini. Hai Cikgu. Okey, so pastikan anda sambung menonton selepas ini dan jangan lupa untuk kibarkanlah Jalo Gemilang sempena bulan kemerdekaan ini. Kita akan berjumpa selepas ini. Bye semua. Bye.